Tuan-tuan, ada satu soalan yang menarik. Kenapa solar panel rated at 300 watt, kadang-kadang wattage yang keluar bila kita measure hanya 100 watt? So, ada banyak sebab tuan-tuan. Okey. Salah satu daripada sebabnya adalah, yang pertama adalah disebabkan solar panel itu sendiri telah mendapat cahaya yang dicapahkan oleh matahari. Ataupun dalam bahasa simpelnya ada awan dan cahaya matahari itu telah berlaku diffraction. So pencapahan berlaku pada cahaya matahari dan menyebabkan solar panel kita tidak dapat menyerap cahaya matahari pada kadar 100% atau pada kadar yang paling efisien, menyebabkan rating ataupun output solar panel kita menjadi lebih rendah. Sebagai contoh, di waktu pagi, sekiranya kita on solar panel kita, kita lihat absorption tenaga yang dikonvertkan kepada elektrik sangat rendah, kerana pada masa itu kadang-kadang ada berlakunya awan. Okey. Selain daripada itu, yang kedua adalah disebabkan oleh sudut pemasangan solar panel itu sendiri. Okey, tuan-tuan boleh Google, lihat bagaimana sudut pemasangan. In fact, ada beberapa orang yang telah letak motorized anchor ataupun motorized panel bagi solar panel. Maksudnya solar panel tu dia boleh detect di mana arah cahaya matahari dan dia akan bend ikut sudut arah cahaya matahari. Okey. Sedang kebanyakan kita di Malaysia letak di atas bumbung rumah, yang mana di atas bumbung rumah belum tentu mengikut angle ataupun sudut yang optimum bagi pencahayaan matahari. Disebabkan itu kita dapat bacaan yang berbeza di waktu pagi sehingga petang. Okey. Jadi untuk bagi merendahkan kos, kita tidak perlulah memasang motorized panel bagi menggerakkan panel tu. Tapi apa yang kita boleh buat adalah untuk minimumkan loss daripada energi ini, kita boleh kira angle pada waktu peak, berapa angle sepatutnya solar panel kita duduk. Okey. Dan di manakah arahnya yang perlu kita tilt atau sudutkan supaya solar panel kita mendapat pencahayaan paling dapat absorb pencahayaan paling tinggi. Okey. So nombor 2 adalah sudut. Nombor 3 adalah disebabkan oleh solar panel yang kotor. Bila duduk di atas bumbung, kadang-kadang habuk, perkara-perkara macam ni, ada taik burung. Okey, bila ada taik burung ataupun anything yang menghalang daripada cahaya masuk, ia akan merendahkan bacaan ataupun output solar panel. Okey, kerana setiap sel panel solar itu telah disambung secara bersiri kepada sel-sel yang lain. Okey, jadi tuan-tuan perlu ada maintenance ke atas solar panel, iaitu pembersihan kepada solar panel. Yang keempat, berlaku fenomena shading. Shading ni disebabkan oleh kawasan persekitaran solar panel itu sendiri. Mungkin di situ ada pokok. Jadi pada certain ketika pokok tu menghasilkan shadow ataupun bayangan. Bayangan ini kena pada solar panel menyebabkan penghasilan output kepada solar panel menjadi rendah. Jadi sebelum pasang, kita kena tahu apakah ada halangan-halangan sebegini kepada solar panel sistem kita. Sekiranya ada, potong pokok. Itu cara yang kurang baik sebab menyebabkan gas rumah hijau. Okey. Jadi sebaiknya adalah kita elakkan pemasangan di tempat yang boleh menghasilkan shading phenomenon ini. Okey, yang kelima adalah faktor usia solar panel itu sendiri. Walaupun solar panel pengeluar solar panel claim that dia boleh tahan 20 tahun, 25 tahun dan efisiensi dia masih lagi pada kadar 80% selepas 12 tahun, 10 tahun.
Okey, buat masa ni saya beli yang solar panel daripada China. Buat masa ni itu adalah tidak betul. Okey. Efisiensi dia sangat berkurang. Saya rasa saya punya efisiensi sekarang dah berkurang 30% hanya 5 tahun. Okey. So 30% berkurang selepas 5 tahun. Jadi tuan-tuan bayangkan, okey, kalau tuan-tuan beli yang branded seperti First Solar ataupun yang lain-lain, saya tak ada experience. Tetapi berdasarkan apa yang saya dapat, okey, brand-brand daripada China ni, dia efisiensi dia akan berkurang dalam masa 4 tahun atau 3 tahun. Okey. Jadi tuan-tuan, faktor usia solar panel menyebabkan juga output berkurang berbanding apa yang ditulis. Okey, yang keenam. Yang keenam adalah salah memilih inverter ataupun solar charge controller. Okey. So, kita perlu memilih device yang lebih efisien berbanding device yang kurang efisien. Contohnya, MPPT lebih efisien daripada PWM. Jadi, sebaiknya masa pembelian solar charge controller ataupun grid tie inverter, kita harus memilih atau kita harus tahu yang mana satu yang lebih efisien. Sekiranya kita telah memilih inverter ataupun solar charge controller yang kurang efisien, ini menyebabkan juga harvesting energi kita menjadi lebih rendah daripada kadar sebenar. Okay, last but not least, yang saya tahu, kenapa apa yang kita baca tidak sama apa yang tertera di speknya adalah kerana solar panel tu sendiri overrated. Contohnya macam saya beli, ada yang tulis sampai 200 watt ataupun 250 watt. Tetapi at the end of the day, penghasilan dia hanyalah di lingkungan 100 watt. Okay, kita kena faham seperti yang saya terangkan dalam video-video saya yang lain, apabila kita lihat wattage yang tertera semasa dia jual, kita juga lihat ataupun tanya kepada seller berapa banyak sel yang ada bagi solar panel tersebut. Seperti yang saya bagi tahu, 72 sel monokristalin, outputnya lebih kurang dalam 300 watt seharusnya. Okey, rated. Bukannya output betul. So, mungkin output betul dia dalam 250 ke 270. Jadi, kalau tuan-tuan lihat ada orang jual solar panel yang pada yang tulis rated dia 300 watt, tanya mereka berapa solar cell yang ada pada solar panel tersebut. Adakah 72 ataupun kurang? Sekiranya kurang, bermaksud dia tidaklah berada dalam lingkungan yang seperti saya bagi tahu tadi. Jadi daripada situ kita boleh tahu estimation dia sama ada dia overrated ataupun tidak. Jadi peningkatan output selaras juga dengan peningkatan saiz. Semakin besar output, semakin besar saiz solar panel. Okey. Jadi itu sahaja buat masa ni yang saya terfikir dan tahu kenapa bacaan output solar panel lebih rendah daripada apa yang ditulis. Jadi tuan-tuan, kalau manfaat video ni, sila like, share and subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum.